Manusia ni kenapa dia tak nak berubah? Kan? Bukannya dia tak mau berubah, rupa-rupanya dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Yang bermula dengan diri sendiri. Itu bermula dengan siapa? Bermula dengan diri sendiri. Bermula kat mana? Dengan niat. Kalau betul niat tu senang, niat ajalah, bukan susah mana. Kalau betul niat tu senang, kenapa bila kita suruh orang tu berubah, dalam hati niat pun tak terjangkau hati dia nak niatkan benda dia nak ubah. Dan Sri, Datuk Sri, terima kasih banyak kerana memberi peluang pada malam ini. Soalan yang cukup baik, nak mula ke mana? Kan? Ini soalan yang paling best sekali. Bila sebut tentang perubahan, hijrah ke arah cintakan Nabi, cintakan Allah dan Rasul. Jadi soalan-soalan yang biasa ditanya. Pertama, apa? Soalan pertama, apa? Hijrah tu apa? Ada yang cakap hijrah tu ini, ada hijrah tu berubah, ada cakap hijrah tu berpindah. So kita tahu dah, hijrah tu tiap-tiap tahun dah kita dengar ceramah. Hijrah ini berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dari segi istilah merujuk kepada penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Itu apa? Kan? Jadi sebenarnya, dan Nabi sebut juga, Nabi jawab persoalan hijrah tu. Nabi kata tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fatu Makkah, tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nak mengabarkan kat kita ni, niat pun susah, jihad pun susah sebenarnya. Kalau betul niat tu senang, niat ajalah, bukan susah mana. Kalau betul niat tu senang, kenapa bila kita suruh orang tu berubah, dalam hati niat pun tak terjangkau hati dia nak niatkan benda dia nak ubah. Contoh, kau berhentilah merokok, marah dia. Suruh berhenti merokok, apa hal pula ada? Kan? Tak ada masalah pun aku merokok sama. Contohlah. Kan? Kadang-kadang kan cakap, kau ni kurang lah makan, banyak benda makan, apa pula salah kau ni makan? Kadang dia cakap itu. Kan? Jadi pertamanya manusia ni kenapa dia tak nak berubah? Kan? Bukannya dia tak mau berubah, rupa-rupanya dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Macam tadi kita tengok balik kan, Abang Samsul Rarau kata cerita tentang bermula dengan diri sendiri. Itu bermula dengan siapa? Bermula dengan diri sendiri. Bermula kat mana? Dengan niat tu. Nak mula kat mana? Dengan niat. Nabi beritahu, inna a'malu binniyat. Salah satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Macam kita beli handphone. Benda pertama sekali yang kita akan usik dekat handphone kita, nombor satu sekali adalah kita akan usik bab setting. Volume nak kuat mana, kan? Screen dia nak torang mana, brightness tu paling torang sekali. Tulisan nak pakai font 52 tu bukan tak nampak, buta dia tu. Kan? Kemudian assign ringtone pula. Tan Sri dia tahu dah pengusi telefon. Kan? Oh, bini yang telefon, bunyi rimau lah tak. Bayangkan tu. Jadi setting tu, soalan saya nak tanya, setting ni kita usik hari-hari tak? Tak, hari pertama je. Tapi bila kita tengok, apa salah kelabu lah, skrin ni tak nampak ni, kita akan betulkan balik setting tu. Macam tu juga dengan niat kita. Tapi kalau niat daripada hari pertama kita nak berubah tak betul, sampai bila-bila kita tak boleh betulkan. Dan niat itu pula membawa kepada bagaimana kita nak mengubahnya. Bagaimana kita nak berubah. Nak jadi orang yang cintakan kepada Allah dan Rasul. Caranya adalah dengan cara sayang Nabi. Caranya adalah dengan kita taat kepada perintah Allah. Jaga 7 perkara. Jaga 7 perkara. Abu Lais As-Samarkandi kata. Pertama, jaga dari segi lisan kita, cakap yang baik-baik. Jaga dari segi mata kita, pandang yang elok-elok. Jaga hati kita, berprasangka yang baik-baik. Benda tu yang paling payah nak ubah dalam masyarakat kita. Ada ya benda tak elok nak pandang ke orang. Kan? Nampak orang lah, tengok tu baru sampai. Sebelum ni tak pernah datang masjid ni. Nampak? Ada ya benda nak cakap pasal orang. Kan? Bila dah terlampau biasa bercakap benda tak elok, benda tu dah jadi kelaziman. Akhirnya dia tak rasa benda tu salah. Itu paling bahaya sekali. Benda tu dah sebati dalam jiwa, hati dan sanubari kita. Kan? Bila cerita pasal Nabi, oh dah dengar lah. Itu lah.
Bila dia berceramah, dia tahu tak apalah, tahu dah. Tapi hakikatnya kita tak pernah berubah. Hati, buang perasaan tamak, buang perasaan dengki, buang perasaan sombong. Tunjuk tadi cerita PKP tadi. Saya memang telefon, bang, macam mana bang? Abang okey tak? Abang okey tak? Tanya, bukan ada apa pun. Saya tak ada rasa apa, tak tahulah Abang Samsul dia ingat sangat yang saya call tu. Sebab tak ada orang lain call. Tak, bukannya apa. Memang dalam keadaan itu semua tengah takut. Macam-macam. Akhirnya kita terlupa. Banyak betul pengajaran Allah bagi kat kita. Masa tu Tan Sri ke, Samsul debat ke, tak kisah siapa. Sampai pasaraya beratur. Beratur. Pakai mask, lomeh beratur pakai mask. Masuk dalam barang dah habis, padan go. Awal tahun tampah baju Melayu, nak sombong. Oh, baju aku butang ni kalau pasang dengan rantai. Hoi, bolang ni color lain pula, color tangan. Kizap. Ini kalau pakai pagi raya, buntang orang tengok ni. Sekali PKP, tak ada pihak pakai dah. Yang padan muka. Masuk dalam Facebook pun orang pun tak tahu tu baju baru ke baju lama. Orang tak tahu. Jadi hati kita tak payah sombong, tak payah dengki-dengki. Itu benda pun, bab setting pun payah. Tapi itulah dia permulaan yang kita kena tengok. Hati. Kemudian perut kita, jangan ambil benda-benda yang haram. Cari rezeki yang halal. Tangan kita, bantu masyarakat. Macam ni kan, baik programnya. Dah bantu clearkan, bersihkan kawasan. Sebab dijangka malam ni ramai. Ramai. Kan? Subuh pun sekarang sampai belakang. Semenjak penjarakan sosial. Kan? Mana kata? Semua akan ambil peranan masing-masing. Sikit-sikit. Tadi tak dengar, kena ulang balik ke? Tak ada lah kan. Dan begitu juga jaga langkah kita. Langkah tempat-tempat yang baik. Dulu rasa borek, malulah nak pergi masjid. Kawan cakap apa pula? Kita ubah. Dan begitu juga yang ketujuhnya, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Syekh, kalau kita bagi laluan sedikit. Boleh. Azan ya. ولا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم أوردنا حوضه الشريف اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ulang semula Syekh, masanya bukan isinya. Masanya berulang 20 minit lagi Syekh. Jadi 20 minit ni panjang pula. Jadi makna kata, dalam hal ini makna kata perubahan yang kita nak buat ini, perubahan yang kita nak buat balik-balik kepada niat kita. Kadang sayang sekali banyak benda-benda baik yang kita buat dah, kita buat. Tetapi apabila niat kita tu tak ikut sama, maka rugilah kita. Setting tu nak kena betul kan? Niat kita apa? Niat kerana Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah beritahu wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsira was'a. Barang siapa yang berhijrah berubah niatnya kerana Allah di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi balik pada niat. Kadang-kadang kita ambil air ambil cawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada bismillah dengan nama Allah, tapi sejauh mana dengan nama Allah tu betul-betul terbit kat hati kita. Kadang kita sebut bismillah minum, bismillah makan, bismillah buka pintu, bismillah start enjin kita, bismillah bawa motor. Tetapi sejauh mana hadirnya dengan nama Allah tu dalam hati kita. Sudah hanya dia jadi prosedur semata-mata. Sayang abang tak? Sayang abang juga prosedur. Dia tak betul-betul terbit daripada hati dan perasaan dia. Sebab kita kena ingat, hidup kita di dunia ni sementara. Bila datang je coronavirus dalam kehidupan kita ni, sebenarnya Nabi dah pesan dah dulu. Bila berlaku wabak, jangan sekali-kali kamu tinggalkan kawasan wabak atau pergi ke kawasan wabak. Mengingatkan kita, hebatnya agama kita, Nabi dah ajar dulu lagi pasal wabak. Tak kira lah apa benda wabak datang sekalipun, apa nama sekalipun, Nabi dah beritahu. Rupanya roadblock yang kita buat sekatan jalan ni semua memang dah ikut apa yang Nabi pesan dah tu. Nak kawal manusia ni pergerakan dia. Dia macam mulut gonggok lah, banyak mikrofon ni lah. Apalah janji dongak. Jadi makna kata itulah keadaan dia. Betapa sementaranya. Dan kita tengok bila orang dijangkiti penyakit ni, bila positif saja, dia ada tempoh hingga 14 hari untuk decide, tentukan keadaan dia punya ketahanan diri dia, sama dia boleh bertahan ataupun dia gagal dalam perjuangan dia. Jadi kita tu tak kira siapa, muda tua, miskin kaya, kecil besar tua, tak kira. Tak kira negara pula tu. Seluruh segenap dunia kena. Tak ada siapa boleh bangga negara kita tak ada. Tak, semua kena. Australia pernah jadi macam kita. Turun kes sekian. Tiba-tiba zap 200 lebih setiap hari. Akhirnya dia lockdown. Dan kita bila dah cacah 200 lebih, kita patut risau. Sebab bangsa kita ni, bangsa Malaysia ni, perangai memang ambil gangan. Bayang letak selotip ke tak letak selotip ke, pangkah tak pangkah kat kedai makan, apa dia peduli, janji mentera darah habis tu. Kan? Datang Kementerian Kesihatan kan baru tergegeh cari emas. Semalam kat Bahau, saya kebetulan duduk datang rumah mahal ni, rupa dia cek tak apa ada emas. Saya biar tengah menyuap. Bola kan? Terpaksa kontrol. Tu sebab jangan ambil ingat. Dalam hidup kita ni Allah siapkan, dikatakan ada 99 perangkap kematian untuk kita. 99 perangkap kematian. Ada orang accident, sebelah kita zap lah sikit lagi, nasib baik dia bukan aku. Bab kipeh jatuh lah, ilah. Dalam banyak-banyak kipeh tu dah dengar bunyi Tadi kita duduk situ dah tukar sebelah-nya. Kan kita tukar sebelah sini, sekarang meja tu panjang sikit, rupanya bawah tu jatuh, kena orang tu meninggal. Sebelah kita. Kat kampung mak saya dulu pernah berlaku kes tanah runtuh, habis tahu mana rumah-rumah tu keliling tu. Ada satu rumah tu agak elok, orang dalam rumah tu tak ada apa-apa. Dan satu dalam bomba korek tanah-tanah yang tadi, terkeluar tangan budak tu macam ni. Keluar hidup budak tu, buka sampai muka, lepeh dapat budak tu bernapeh. Makna budak tu pun terlepeh satu lagi perangkat kematian.
Kita pergi berlima, berenam, bertujuh, terjun dalam sungai tu. Yang seorang tu pula masuk ke pusai, mati. Kita juga terlepas daripada perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Dalam banyak-banyak perangkap kematian, ada satu perangkap yang kita tak boleh lepas. Namanya perangkap usia tua. Jadi siapa yang dah tua tu, berbanggalah. Sebab sampai capai. Yang bercakap ni belum tahu lagi. Kan? Ni pun belum tahu lagi. Belum tahu. Kan? Bila dah capai itu satu pencapaian sebenarnya. Allah sayangkan kita bagi peluang kat kita. Malam tadi tidur. Kan? Sampai tengoklah Chelsea kalah, sampai tengok Tottenham kalah, macam-macam tim kalah malam tadi. Tolong tak sampai minta panjang umur, tapi pagi tadi hidup lagi. Mana Allah sayangkan kita. Tak minta pun Allah bagi. Kan? Dan dalam pada tu sebenarnya Nabi dah hajar kita. Jangan panjang cita-cita, Nabi kata. Jangan panjang cita-cita. Ya. Kalau kamu hidup sebelah pagi, jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Hidup malam, jangan cita-cita hidup esok. Jadi bagaimana nak merubah? Balik kepada asas, niat dan jihad. Jihad dia macam mana? Soalan dia pula. Perjuangan dia macam mana? Perjuangan untuk melaksanakan. Apa halangan? Halangan dia adalah SS nama dia. Bukannya 2 Samsul, bukan 3 Samsul. SS ni adalah support system. Support system ni lah yang paling banyak menjahanamkan perubahan daripada berlaku. Orang ni nak berubah, aku ingat aku nak kurus lah. Tak payahlah. Kau kalau dah gomok tu gomok jugalah. Iya dah. Aku ingat aku nak pergi semayang lah kat masjid. Tak payahlah. Kau sekejap je. Lepas 2 hari, 3 hari hilang lah kau. Aku ingat aku nak belajar mengaji. Tak payah. Kita dah tua-tua ni susah nak dapat. Koreh dah hati kau tu, tak payahlah nak mengaji-ngaji. Allah tahu dah kau tu nak masuk syurga tu, kau dah bertobat tu cukup. Dia pula mengajar orang. Baik. Support system. Tapi kalau support system yang baik, aku ingat aku nak kurus badan. Bagus, nanti aku ajar kau. Aku pun ada tips dia. Aku dulu pun badan aku besar, aku boleh kurangkan dengan cara. Ya, aku boleh ke? Ada. Nanti aku share kau macam mana, apa benda-benda yang boleh makan, apa benda tak boleh makan. InsyaAllah 2 minggu dah boleh kurus. 2 minggu biar betik. Betul. Aku ingat aku nak mula pergi masjid. Bagus tu. Kau tahu tak ganjaran orang sembahyang kat masjid ni macam mana? Bagi galakkan. Aku ingat aku nak belajar mengaji lah, tapi aku malu. Kau jangan malu. Kau pergi kat sana. Kat sana kan pelajar-pelajar semua lagi tua daripada cikgu. Pergi. Tak ada yang muda. Ya kau. Tapi aku ni lah mata dah rambut. Yang sekor tu buta pula. Kau okey-okey tu dia tu. Dia pakai kanta betul. Betul ada. Ada pakcik tu. Dia pakai kanta yang apa tu. Yang cina suluh. Satu huruf. Tak percaya. Jadi tak ada alasan sebenarnya. Support sistem ni penting. Itu sebabnya Abang Samsul sebut tadi kawan-kawan. Kalau dapat kawan-kawan dia ngajak pergi kelab malam ni, tak kepening kepala. Malam ni jom dah. Dapat kawan-kawan yang jadi memang balik nombor. Tiap-tiap minggu kono. Macam mana? Tak ke susah? Itu sebab support sistem, cari kawan-kawan persekitaran yang baik. Nak mengubah. Tengok Nabi. Tengok kawan-kawan Nabi. Tengok siapa. Sahabat-sahabat Nabi siapa. Macam mana ahli keluarga Nabi. Support system. Dan kalau tidak pun mereka jadi support kita, kita support mereka. Itu penting. Dan akhir sekali, kita tengok dari segi kesan. Seandainya kita tidak berubah. Seandainya kita tidak berubah menjadi daripada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik, maka rugilah kita. Hidup dalam dunia ni rugi. Akhirat besok, orang yang pertama sekali dia dapat syafaat tu adalah orang yang ketika di padang mahsyar dia dapat keringanan. Mudah ya. Orang lain panih berdonting sampai cair kulit sampai tenggelam dek paluh, dia relax, alhamdulillah. Amalan dia dapat syafaat Nabi. Ada orang dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kita dah masuk dalam neraka dah. Tapi sebab ada secebis keimanan daripada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita dan pindahkan kita masuk dalam syurga serta merta.
Kalau yang ketiga ataupun tak dapat, berhentilah jadi orang. Apa guna kan? Jadi itu sebab kalau kita tak berubah, kesannya yang rugi adalah kita. Berapa ramai orang yang bersesia di atas dunia ni, mencari macam-macam, sampai ketika tiba-tiba nyawanya dipanggil, dia tinjau dalam karung bekalan nak buat masuk, nak buat balik ke akhirat ni, darul akhirah yang kekal abadi, baru dia perasan yang bekalan dia masih kosong. Masa itulah dia akan menyesali diri dia. Dan kalau kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, Allah beritahu kita tentang jihad itu. Allah beritahu tentang jihad. Allah beritahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada azab sesaan neraka yang tidak terperi sakitnya. Apakah dia? Perjuangan jihad membela agama Allah dengan dua perkara. Apakah dua perkara itu? Pertamanya dengan harta benda, dan yang keduanya diri sendiri. Jadi kalau tentang harta benda, apa sumbangan kita pada masjid? Apa sumbangan kita pada masyarakat? Dari mana duit itu kita dapat? Perjuangan mencari rezeki yang halal. Dan kemudian, apakah kelebihan dengan diri kita pula? Ubah diri kita jadi baik, ikut akhlak Nabi, amalkan, hidupkan sunnah Nabi. Di dalam surah As-Saff bagi tahu, kalau betul kita berjaya membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri, ada 4 natijah, kesan, keuntungan yang Allah Ta'ala janjikan. Apakah dia? Yang pertama, keampunan dosa-dosa. Yang kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, sejajar dengan perjuangan kita nak menentang penyakit COVID-19, iaitu Allah akan memberikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlaku. Dalam tempoh PKP ni, dalam tempoh kita masih lagi berapa orang dengan penyakit ni, banyakkan sedekah, banyakkan tolong orang. Dengar orang susah, jangan kita pening-pening kepala. Cari nombor akaun dia, transfer duit. Lagi macam masa surau-surau dia kat luar tu, sibuk dengan apa? Dengan nak buat anjung ngaji dia. Kalau kita nampak kan, sumbailah sikit. Tak dapat RM1, bagi RM100. Macam tu. Macam ni kan. Malam ni kejap lagi saya difahamkan, Ustaz Samsul Nazmi akan umumkan tentang tabung masjid ni. Dengan kita buat sebab kain pelekat memang tak ada poket, tak payah rabur-rabur macam tu. Jadi apa susah? Masing-masing bawa handphone, transfer. InsyaAllah. Belum pernah dalam sejarah membuktikan orang sedekah jadi miskin. Tak ada. Lagi kita sedekah, lagi Allah bagi ganti. Saya nak bawa balik, imbau balik waktu kita ke Mekah dulu. Siapa kebanyakan kita dah pergi Mekah, Madinah, umrah, haji. Naik Airbus daripada Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, perjalanan lebih kurang naik bas tu 5 jam lebih kurang. Mesti akan ada yang tanya. Ustaz, agak-agak dalam pukul berapa sampai? Ustaz, kita dah berhenti tak ni Ustaz? Punya rimeh naik bas kan? Wahal bas aircon ni, bas aircon dengan leather seat ni, duduk selesa, mengelatuk dah sajuk naik bas kan. Dan kemudian nak beritahu apa, ponek dulu dalam bas, ponek lambat lagi ke Ustaz? Yang seorang tu dah tak sabar. Dan dalam pada masa yang sama, kalau kita yang dah biasa dengan majlis ilmu ni, kita pandang keluar, kita nampak bukit bukau, kita nampak pokok pun jarang-jarang jumpa, nampak batu-batu je. Dan kita teringat, macam mana Nabi hijrah dulu? Maknanya kita ambil pengajaran apa? Nek moyang sore Nabi berhijrah, tengok macam tu dengan kawin kontang, dengan tak ada apa-apa. Masalah kita kena ingat, bukan itu pun jalan yang Nabi ikut. Sebab Nabi ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Nak gambarkan apa kayak kita, ibrah yang kita nak ambil, hijrah ni bukan senang, berubah ni bukan senang. Berapa ramai kawan-kawan nak bang Samsul kau yang kata saya dah berubah, alhamdulillah, saya seronok dengan hijrah. Tak lama tu buka dah tudung balik. Tu belum cerita yang kau jap jantan, kau jap betina, kau jap jantan, jap betina.
Poning, dia pun tak tahu dia senapang atau tidak. Kan? Kek-kek elok pakai lelaki tiba-tiba kek Makkah pakai telokong apa hal? Kan? Tak, makna kata nak tunjuk apa? Bukan sana. Bukan sana. Sebut niat ya. Dan kita cerita tadi tentang bagaimana kita nak mengubah diri kita. Rupa Nabi dah ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkan, didik dengan adab anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Bab adab cerita. Rupa-rupa bab adab ni lah. Kita hari ni cerita bab perubahan ni, saya tengok dalam ni tak ada. Semua elok ni. Sajuk mata tu daripada sajuk dan solat tu. Dapik pula bersandar umat kan. Asah. Kan? Itu hilang tu. Kan? Tak. Nak beritahu kita ni insya-Allah yang datang saja ni insya-Allah ada harapan. Tapi yang kita risau ni tu yang tengah mengelinjang kat luar. Yang nak ke Padang cari konsert, cari apa tak habis-habis. Kan? Boleh pula perempuan yang bertudung kan sama-sama lah menyalurkan lilin, sama lah dia berkabung sedih sebab artis Korea bunuh diri. Dia kata dia pun nak mati sama. Mufti wilayah masa tu tagur dia. Dia boleh jawab tu, dia tahu apa. Dia sound Malik Mufti tu, dia tahu apa tu. Bayangkan, apa silap Adab. Adab sebenarnya. Sampai Imam Malik kata, biarlah kita ni ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Imam Malik kata. Nabi macam mana dengan orang tua? Adab, walaupun orang tua tu Yahudi. Bab adab ni kita out sikit, budak-budak kita. Yang best tu mak ayah pula cakap, ada yang adab ni dulu-dulu je. Sekarang tak payah. Modern. Sebab adab lah orang masjid bagi walaupun cawannya ada alih. Walaupun pasangannya tak kono. Tak nak beritahu sebab apa? Dia adab ni pasal. Jadi bila kita salah, jemput minum tuan, orang tu pun capai, terima kasih. Dia minum pegang adab. Orang tua-tua dulu kalau bagi gelas tak ada alih, memang dia lempar balik. Teruk mana macam miskin mana. Memang miskin pun. Tapi maksud miskin tu, miskin adab. Hantar anak habis sekolah pergi mengaji. Ni Ustaz Samsul. Kan? Saya hantar Ustaz, tolonglah Ustaz. Tolong ajar anak saya ni rotan ni Ustaz. Ustaz ambil lah Ustaz. Ustaz sabatlah anak saya ni. Jangan mati sudah. Adab. Macam tu sekali. Itu pun bergantung sorah serotan belum tentu guru tu nak terima lagi. Adab. Kan? Anak-anak jangan cerita lah kan? Anak-anak hari ni bertunang bersanding. Gila betul. Siapa ngajar pun tak tahu. Macam-macam cara buat gaun daripada dewan masjidnya sampai ke pintu pagar rapat nak umat tahu panjang. Ikut siapa? Kan tanda-tanda orang yang jobo tu tahu tak jobo ni sebenarnya cakap ni sombong, belagak. Kan? Nak tunjuk apa ke orang? Bab adab ya cerita. Kan? Saya cerita tentang orang ni, anak-anak hari ni cerita adab selesailah masalah sosial itu ya. Itu kan. Nampak orang tua dulu lalu dapat je nak lalu dapat tumpang lalu bukan menunduk aja, siap minta izin. Pakcik saya tumpang lalu ya. Lalu. Ada nak lalu belakang, pakcik saya lalu belakang. Jangan, depan. Ada bolo. Dia membolo pula macam-macam pula. Belago pula ngantu belakang tu. Nak maknanya ada kepantangan orang tua dulu, jangan lalu belakang, tak bagi kan. Lalu depan. Tak apa, lalu depan tak apa. Ada. Assalamualaikum cik. Salam. Fahal. Nak jumpa nak jumpa mak. Oh iya ke cik? Tak apa cik duduk lah, saya panggil mak. Mak cepat mak. Dia tutup diri, cepat mak. Jangan lama sangat. Tengah sadap cerita tu. 7 hari mencintaiku 2. Lama pula amak ni berburak. Ya Allah, hai orang ni kata nak ajak menikah, ke nikah anak apa lama pun nak berburak. La ilaha illallah. Sudahnya mak balik makcik tu.
Habislah cerita tu. Tapi adab sebab hormat orang tua. Sekarang, Assalamualaikum, salam, mak ada? Ada cik, ikut belakang. Ikut belakang. Dah lah rumah teres, tengah pula tu. Rumah teres, tengah. Orang tu kotuk dah India pula, buka tahu rumah dapur pula dah. Salah rumah kena kira balik semula. Apa adab? Nabi ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang Nabi. Penghijrahan yang paling besar sekali nak berubah. Sebab apa? Pada Nabi itu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Kita nampak Abang Samsul Rarau, dia buat rumah ngaji baik, betul baik, jangan risau, Nabi lagi baik. Nampak seorang budak tu dia tolong budak, tolong orang tua melintas jalan, baik betul budak tu, jangan risau, Nabi lagi baik. Kita nampak orang tu sedekah. Yang saya cerita tadi, yang Abang Samsul cerita tadi, Kek Soman dia sedekah pembinaan masjid tu 100 juta. Masjid yang petang, satu lagi pun dekat 1 juta juga. Kemudian tapak saja 5 juta, 6 juta bayar. Baik tak? Memang baik. Jangan risau, Nabi lagi baik. Dia bagi 1 juta, bagi 1 juta, dalam account bank dah berjuta lagi. Nabi bagi sampai tak ada apa-apa. Saya pernah buat tu. Pernah buat sekali, nak bawa keluarga saya pergi Makkah, pergi umrah. Saya cakap dengan mak saya nak bawa lah. Saya bukan cakap saya sama macam Nabi, tak. Saya cubalah buat satu perkara. Saya kata, mak, nak bawa lah ahli keluarga kita yang susah-susah pergi umrah. Elok tu, bawa lah. Tapi kau dah cakap ni, kat Makkah ni kau kena buat. Yalah, nak buat lah ni tu sebab cakap. Lepas itu tak lama tu balik ke Malaysia. Dalam tahun depan tu baru saya dapat buat kira-kira 50 orang. 50 orang nak bawa pergi umrah. Bayangkan saya pergi umat banyak terdatik dalam hati tu. Sudah tak apalah. Dalam ceramah selalu sebut sedekah tak pernah miskinkan orang. Keluar 2 manung. Pertama akaun tu manung, kedua saya manung. Banyak manung. Tapi bila sampai ke tanah suci, ada ahli keluarga saya yang sampai yang memang siap senarai insolvensi dah, bankrupt, tak boleh pergi Makkah. Tapi dia buat rayuan dapat pergi jajak ke tanah suci. Meniti air mata, saya nampak dia menangis. Hilang rasa duit saya tak ada. Betul tak? Ya Allah Allah. Bila tengok dia gembira tu tak ada rasa apa. Selang 3 bulan balik ke Malaysia, Allah ganti balik duit saya tu. Nah, masa tu tak adalah cakap mujur balik modal. Tak. Masa tu saya fikir, siapa lagi dia nak tolong? Tolong jangan angkat tangan. Ni contoh Kita tolong orang, jangan risau. Kita sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran. Barang siapa yang berjuang, berjihad fi sabilillah dengan Allah, kerana Allah niat maka dia akan mendapati bumi Allah ni luas betul sampai hijrah dia dan rezeki yang banyak. Apa takut? Jadi PKP kita tengok watak sebenar manusia. Dia kata dia hamba Allah, tapi dia gambar buat benda yang Allah tak suka. Apa yang pemimpin suruh, apa pemimpin larang, jangan pergi tempat ni, jangan pergi, buat juga. Dah pakai golang lah, duduk rumah hantar-hantar, duduk dia diam, keluar juga, langsung jadi sifat gangga. Dogi. Tahap Johnny pun tak tahu. Sudah apa jadi? Tak sebar dengan budak-budak pun kono. Niat kerana Allah, jangan risau. Kedua, Allah dan kita sebut rezeki datang daripada Allah. Tapi bila susah sikit mengelupuk, tak ada kebantuan untuk kami. Dan ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Untuk orang macam tu ya. Berapa-dapan kutuk tak sampai lagi kau penceramah ni. Tak lambik pula dia. Apa hal? Payah betul. Jangan-jangan batal. Orang seorang tu pula. Malah tengah semayang kat luar tu. Lambik sikit. Hari saya hari ni minta maaf, muka pun layu sikit. Ini program compact. Lepas ni ada satu lagi. Tak apa kocok hari ni. Orang rumah muka dah sampai ke lantai lah. Tak sampai cakap dah. Tak apalah, perjuangan kan. Nak buat macam mana kan? Saya ceramah kat Masjid Ijuk tu lagi lah.
Saya memang gamal, saya naik Azia kocik ya. Tadi pun tak dibagi masuk tadi. Dia bagi yang van zakat ya, sebab dia penaja utama program kita malam ini. Yang kat belakang tu, tit 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 Azia menyohon. Saya turun jamin datang dekat saya. Apa hal? Tanya. Saya penceramah. Penceramah tengah hujan. Penceramah. Okey, masuk boleh masuk. Tapi faham dia jalan tugas. Dia takutkan satu rumah tak boleh masuk. Saya camah ke hijau. Ke masjid tu. Saya memang masuk. Saya sampai ni azan. Sampai tu saya tak tahu yang masuk. Lihat you dalam kereta. Orang azan tak masuk lagi. Orang qomat pun masuk. Sebab saya nak duduk sah belakang sekali. Senang nak jamakkan isyak dengan maghrib. Habisnya semayang. Pakcik sebelah tu tegur saya. Berjamaah belum sampai lagi tu. Sudah dan salah masjid ke apa? Saya bertanya siapa berjamaah? Samsul Debat. Sudah, dia tak kenal saya siapa. Tengok depan-depan. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi tu. Sebelum sampai, tambah lagi. Semenjak keluar TV ni lah, ambil sampai la ilaha illallah dah kono. Langsung sanyap-sanyap. Lah tak cakap apa. Sudah pengurusi masjid tu nampak saya. Tuan, bagi tuan nak mulut. Saya pun salam baca dia pakcik. Saya mulut dulu. Dia berpandang. Saya duduk sampai depan ya. Duduk kat meja kuliah. Pandang pakcik tu dah tak ada. Balik dia pakcik tu kat apa tu, orang tua-tua dulu cakap siang pandang-pandang, ni malam pandang tak nampak lagi nak baca no. Kan, tapi itulah kita. Hidup kita. Maka pertama sayang Nabi. Nak sayang Nabi macam mana cara? Pertama sebut nama Nabi selalu. Ini perubahan yang kita buat. Tadi Abang Samsul orang sebut tentang selawat. Selawat banyak-banyak. Kan? Saya tanya orang kampung saya, ada satu samah kat satu tampek kat ni 9 tu. Apa selawat cik? Selawat apa? Selawat lah, tanya pula. Dah kena marah dah aku pula. Selawat ini kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Sebut nama Nabi selalu. Sekali selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan kita. Kedua, amalkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Dua-dua ni lah password nak bagi Nabi kenal kita akhirat esok. Kau tidak bayangkan rugi kita. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kau siapa? Aku tak kenal kau. Allah, rugi ya kita. Rugi mana-mana. Kita dalam ni, duduk dalam ni boleh terfikir, rugi. Ada orang masjid pun tak datang, ceramah pun tak dengar. Dia kata nonsense, dia kata. Ada orang cakap. Kita doakanlah yang baik-baik itu. Dan kita doa, mudah-mudahan kita terus istiqamah. Sebab ini perubahan yang paling susah sekali adalah mengekalkan istiqamah kita berada dalam suasana ibadah. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai, menyayangi ahli keluarga Nabi. Kena buka buku sirah. Ni kat rumah bukan main lagi. Jack and the Beanstalk. Dan Snow White and Seven Dwarfs. Kan? Buku sirah Nabi tak ada. Kalau tanya anak sekolah agama semua lancar, kita pun tak lancar. Hari tu PKP hikmah, barulah dia tahu berapa banyak sejadah ada dalam rumah. Lah 3 lai kau. Abang tu ya ada. Baru tahu 20 tahun kahwin baru tahu. Barulah suami tu tahu banyak lagi surah dalam Quran tu selain pada surah Al-Ikhlas. Baru tahu. Berapa ramai suami pada malam raya tak dapat tidur, menangis menghayati teks khutbah yang bakal dibacakan esok pagi. Berdiri atas sofa sebab mimbar tak ada, atas sofa berdiri janji tinggi. Ada hikmah. Dan yang ketiganya disebut biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Baca insya-Allah. Tenang hati kita. Saya berani cakap lah, Abang Samsul Rau ni satu kekuatan dia mengajar Quran. Dia rajin mengajar Quran. Dengan mengajar tu kita pun belajar sama. Mengulang sama. Itulah kekuatan. Itulah kekuatan kita sebenarnya umat Islam. Kalau orang tanya apa pujuk, bergaduh, bercakap apa semua, Quran dah lama tinggal. Yang bergaduh tu tak nak tengok Quran dah. Bercakap sebab itu, sebab ini, sebabnya, sebab duit, sebab atau sebab kuasa, sebab apa? Apa punca? Tak balik pada setting Quran tadi.
Quran dan hadis. Nabi dah sebut. Bila aku tak ada, besok aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Dan kalau kalian berpegang pada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita sibuk sebut polemik. Contohlah, ni bukan kata saya nak cerita politik kan. Polemik siapa agaknya akan jadi ketua, siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi ketua menteri itu kan. Dan apa nak jadi politik negara, macam mana ekonomi kita, macam mana kewangan kita, macam-macam kita bincang. Nabi dah sebut, balik pada Quran dan sunnah, takkan sosek selama-lamanya. Tak kira siapa. Tak kira siapa. Hidup kita susah, poning ke mana? Quran. Bergaduh dengan bini, Quran. Anak kita poning, apa pasal anak aku ni? Quran. Jadi insya-Allah dengan tu kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi itulah yang Nabi sebut. Nabi dah beritahu kat kita. Jawapan dah ada kat depan mata kita. Tadi Abang Samsul kau meniaga pun sadap KPA. Sah sadap. Belilah. Saya selalu sebut macam tu dengan harapan dapat free. Jadi kebanyakan masuk memang berjaya lah. Tu sebab saya sebut jugalah. Memang sadap. Tak KPA tu. Sah sadap. Mengeletek nyamuk tak sadap. Yo. Palampau tu buat kempen kan. Begitu juga tuan sahabat saya ada seorang tu pun ada datang lah. Dia pun meniaga dekat tempat saya ceramah, dia bawa madu lebah. Tuan-tuan tengok kan, madu kululut, madu tualang. Kemudian ada satu buku. Buku tu dah lama tuan-tuan dan perempuan cari kan. Buku kahwin bukan nak suka-suka jam. Buku daripada Syamsul Debat. Harga RM16. Malam ni kita promosi RM10 je. Siapa yang rasa ala dia dah tua tak payah baca dah. Ikit dengan reben, hadiah hangkat orang. Sekarang ni kan tengah musim mengawan ni. Bagilah budak-budak nikah tu kau baca ni elok-elok macam tu. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Betul, ini bukannya pengakhiran sebenarnya. Apabila kita menyangkakan itu pengakhiran, itu adalah permulaan sebenarnya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baik untuk kita. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Saya minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu macam kelemahan kami semua sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.